Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So sekarang kita akan bincangkan solution untuk odok yang ke-6. Okey, untuk soalan A, okay, so bila kita masukkan negatif 2 ke dalam fungsi limit tersebut, kita akan dapat dia case kosong per kosong. So kalau kosong per kosong, kita akan boleh buat sama ada factorization ataupun penerapan dengan conjugate. So disebabkan kita ada set dalam situasi ini, maka kita akan darab conjugate lah. Okay, so saya akan terus buat penerapan conjugate tu. So kita akan buat limit of 4 tolak punca kuasa x square tambah 12 so perkan dengan x tambah 2. So akan didarabkan dengan, so tuliskan limit ni jangan lupa, dia punya conjugate. So kita ada 4 tambah square root of x square tambah 12 so perkan dengan x tambah 2. Okay, dan bila kita nak expandkan soalan limit yang melibatkan pendarapan conjugate ni, kita hanya perlu sekejap, salah pula. So dia adalah 4 tambah square root of x square tambah 12. Okay, so kita hanya perlu kembangkan yang ada pasangan conjugate sahaja. Okay, so yang bawah ni dia tiada pasangan conjugate, so kita letak je dia sebelah-sebelah macam ni, sebab nanti mesti something yang boleh cancel dengan yang atas tu. Okay, so kita perlu expandkan yang atas sahaja. So bila kita expandkan yang atas, kita akan dapat dia sebagai 16 tolak juga dengan x square tambah 12. So kita simplify lagi yang atas tu, so kita akan dapat dia sebagai 4 tolak x square, so perkan dengan x tambah 2, 4 tambah square root of x square tambah 12 lah, as x is approaching to negative 2. Okay, so bila saya semak korang punya odok yang ke-6 ni, so ramai pelajar yang dia terus faktorkan kuadratik ni supaya boleh cancel dengan bawah. Okay, tapi bila kita tengok dia adalah 4 tolak x square, so kita mesti keluarkan negatif terlebih dahulu. Okay, so saya akan buatkan negatif of nak susun lah, jadi x square tolak 4 macam ni, so perkan dengan x tambah 2, so 4 tambah punca kuasa x square tambah 12. Okay, so limit of x is approaching to negative 2, and then barulah kita factorizekan yang atas tu supaya kita dapat dia sebagai x tambah 2 dan x tolak 2. Okay, so perkan dengan x tambah 2, so 4 tambah square root of x square tambah 12. So then baru kita boleh cancelkan yang atas tu lah. Okay, supaya kita dapatlah yang sekarang ni tinggallah hanya limit x minus 2. So perkan dengan 4 tambah punca kuasa x square tambah 12. So as x is approaching to negative 2. So bila kita masukkan nilai, so proses untuk masukkan nilai itu mesti ditunjukkan dalam solution. Oops, saya tertinggal negatif pula. Okay, so mesti ditunjukkan dalam solution So kita ada negative of masukkan x tu, kita ada negative 2 sekarang ni, so minus 2. So perkan dengan 4 tambah juga dengan negative 2 square tambah 12, which is in the end kita akan dapat jawapan sebagai final answer 1/2. Okay, so kita pula ke soalan yang kedua, soalan B. So untuk soalan B, ramai yang define modulus ni. Okay, so kita ada square root of 2x minus 4 over modulus of 1 minus x as x is approaching to 10. Okay, so disebabkan ramai yang define, so tak apa, kita tengok macam mana korang nak define yang sepatutnya. Okay, so bila kita define soalan B tu, so kita akan dapat dia macam ni lah. So kita ada dua situasi, okay, sama ada yang positif ataupun yang negatif. Kita nak define yang modulus tu dulu. Okay, so kita ada 1 tolak x, ini akan positif. Okay, sekiranya kesemua yang dalam modulus ni adalah greater than or equal to 0. So saya akan buat macam ni. So 1 tolak x is greater than or equal to 0.
Dan dia akan jadi yang negatif kalau 1 tolak X ni yang dalam dia adalah less than 0. So bila kita simplify lagi yang sebelah kanan ni, okay, so bila kita simplify, kita akan tuliskan dia sebagai 1 tolak X is greater than 0 untuk yang X is less than or equals to 1. Kita susul lah yang ini, okay, bagi dia X je dekat sebelah kiri, bagi unknown je dekat sebelah kiri. Dan satu lagi kita ada negative of 1 tolak X is less than 0 untuk situasi yang X is greater than 1. So sekarang ni bila kita dah define dia kepada dua perkara, okay, so kita kalau perlu visualkan dia jadi macam ni lah. So kita ada yang lebih besar daripada 1 dan lebih kecil daripada 1. So untuk yang lebih besar daripada 1, kita ada fungsi yang negatif ni. Okay, so kita ada sekarang ni greater than 1, fungsi dia adalah square root of 2x minus 4 perkara dengan negative of 1 minus x. Dan untuk yang lebih kecil daripada 1, kita ada yang positif punya. So maka kita ada 2x tolak 4 perkara dengan 1 tolak x yang positif. So sekarang ni bila kita tengok soalan asal, dia berkata apa? Dapatkan limit of fungsi ini apabila x menghampiri 10. So 10 tu berada di sini. This is the 10. Okay. So sekarang ni kalau 10 ni kita kena dapatkan nilai limit menghampiri 10 daripada kiri dan juga daripada kanan. Tengok dia exist ataupun tidak. So limit menghampiri 10 daripada kiri, dia jumpa satu fungsi sahaja, iaitu fungsi ini. Okay. Dan limit menghampiri 10 daripada kanan pun dia jumpa satu fungsi sahaja, iaitu fungsi ini juga, fungsi yang sama. So disebabkan dia jumpa, dia hanya ada fungsi yang sama saja, maka soalan ni limit tu dia memang exist lah, dia ada nilai. Okay, dia bukannya lalu dua fungsi yang berbeza. So actually sebenarnya soalan B tu kita hanya perlu dapatkan limit of 2x minus 4. Okay, so untuk yang negatif saja. Okay, so as x is approaching to 10. So bila kita masukkan nilai, so terus masuk nilai je lah. Okay, so kita akan dapatkan punca kuasa square root of 2 times 10 minus 4 perkara dengan negatif 1 tolak 10. Okay, so yang atas tu kita akan dapat square root of 16. Okay, so yang bawah tu yang denominator kita akan dapat dia sebagai negative 9 jumpa negatif. So kita ada negative of negative 9. So which is eventually jawapan dia adalah 4/9. So this will be the final answer. Okay, untuk soalan yang terakhir, soalan C pula. Okay, so soalan kata apa? Dapatkan limit. Ini menggunakan properties of limit ni. Okay, dia suruh kita dapatkan limit of fx pula. As x is approaching to 3, ini kehendak soalan. Okay, sekiranya telah diberi, sekiranya telah diberi limit of, so dia dah bagi limit of fx minus 2 perkara dengan x minus 5 as x is approaching to 3 ini is equal to 4. Okay, so ini sekarang ni kehendak soalan. So kita nak pusing-pusing dia, kita akan applykan properties of limit. So sekarang ni dalam ni kita ada satu fungsi pecahan yang mana kalau ada limit, kesemuanya akan dapat limit tersebut. So apa yang saya akan buat adalah kita akan jadikan dia macam ni. So limit of fx minus 2 as x is approaching to 3. Okay, perkan dengan so limit of x minus 5 as x is approaching to 3 is equals to 4. So sekarang ni ibarat kita kita distributekan limit tu kepada both numerator and denominator dia. Okay, so kita boleh nak split lagi sebenarnya kalau nak. Okay, which is dia akan jadi limit of fx as x is approaching to 3 minus with limit 2 as x is approaching to 3. Okay, so perkan dengan limit of x is approaching to 3 then minus with limit of 5 as x is approaching to 3. Dan kita akan katakan yang this one is everything is equals to 4 lah. Okay, so bila dia dah jadi macam ni,
Okay, so sekarang baru kita tahu yang ini yang kita nak. So this is what we want. So yang lain tu kita boleh dapatkan nilai dia. Okay, so yang mana limit of constant menghampiri apa-apa nombor pun adalah constant tersebut. Kan? So limit of x approaching to 3 kita masuk ialah 3 kat sini. Okay, so maka kita akan dapatlah so limit of fx as x is approaching to 3 minus with, sekarang kita letak nilai dia terus, limit dah hilang. So perkan dengan 3, masukkan x dengan 3 tu. Dan this one is minus with 5 lah. Okay, so limit of constant kan, menghampiri sesuatu nombor adalah constant tersebut. So bila kita simplifykan, so maka dapatlah limit of fx as x is approaching to 3 minus 2 is equals to, so tadi kat denominator ni kita ada 3 tolak 5 which is negative 2, bawa pergi sebelah jadi times 4, kita akan dapat dia sebagai negative 8. So maka dapatlah limit of fx as x is approaching to 3 is equals to, so kita akan dapat jawapan dia sebagai negative 6. Okay, so itu saja untuk video kali ini. So boleh semak boleh study solution ini, and that's all. Thank you.